Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dalam kelas pendidikan Islam tingkatan 5. Baiklah, harapan Ustazah semoga pelajar-pelajar hari ini sihat, sejahtera hendaknya dan dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Tajuk kita ialah ciri-ciri mukmin yang berjaya, unit 2 bahagian 2. Pelajar-pelajar boleh rujuk muka surat 36 hingga 38. Terus kepada isi pelajaran. Sebenarnya part 2 ini adalah sambungan daripada bahagian 1 yang kita telah pelajari sebelum ini. Okey, jadi Ustazah terus sambung sahaja. Maksud zina ialah melakukan persetubuhan haram tanpa ikatan perkahwinan, tanpa nikah yang sah antara lelaki dan perempuan. Jadi sebenarnya nikah adalah menghalalkan lelaki dan perempuan untuk melakukan persetubuhan, jadi halal. Bila tanpa ikatan perkahwinan yang sah, maka perbuatan tersebut dipanggil sebagai zina, dosa besar. Okey. Tengok pula, sumbang mahram maksudnya ialah melakukan persetubuhan haram antara lelaki dengan perempuan yang diharamkan berkahwin kerana faktor keturunan, penyusuan dan persemendaan. Okey, sekarang ni ada wanita-wanita yang boleh dikahwini oleh seorang lelaki dan ada wanita yang memang tak boleh dikahwini oleh seseorang lelaki. Contohnya faktor dia kata keturunan di sini ialah wanita yang ada hubungan keturunan dengan lelaki seperti ibu lelaki tersebut, ibunya, nenek dia, adik perempuan dia, kakak dia, anak saudara perempuan, macam itulah yang haram berkahwin. Faktor penyusuan maksudnya ibu susuan kepada lelaki tersebut ataupun anak perempuan kepada ibu susuan, maka anak-anak perempuan ni menjadi adik-beradik susuan bagi seseorang lelaki. Okey, persemendaan ialah hubungan yang wujud disebabkan oleh adanya hubungan perkahwinan. Contohnya seorang lelaki berkahwin dengan seorang perempuan, perempuan tu isteri dia lah. Maka emak kepada isteri ialah ibu mertua kepada lelaki tersebut. Ibu mertua ialah wanita yang haram dikahwini kerana ada hubungan persemendaan. Jadi kalau berlaku persetubuhan, ada hubungan keturunan, penyusuan atau persemendaan, maka kita panggil sumbang mahram. Okey, di sini dalam nota ialah hubungan luar tabi'i, iaitu melakukan persetubuhan haram dengan cara bertentangan dengan tabiat semula jadi manusia. Selepas ini kita akan tengok contoh. Okey. Okey. Zina, persetubuhan antara pasangan kekasih. Contoh zina ni, pasangan kekasih, orang yang tak kahwin lagi lah, ataupun yang bukan kekasih kan. Contohnya tak ada apa-apa ikatan apa benda pun melakukan zina, pelacuran ke apalah kan. Okey, sumbang mahram dia kata persetubuhan dengan bapa kandung, ayah kandung dengan anak-anak perempuan lah. Bapa tiri dengan anak tiri, anak tiri dengan bapa tiri haram berkahwin sekiranya bapa ini dia telah bersama dengan ibu anak-anak perempuan tersebut kan. Maka bapa tiri dengan anak tiri kita panggil sumbang mahram. Adik-beradik kandung kan, abang dengan adik ataupun adik-beradik tiri. Okey, hubungan luar tabi'i ialah liwat, musahaqah. Liwat ni bahasa moden dia ialah homoseksual. Musahaqah ataupun lesbian, onani atau persetubuhan dengan haiwan. Ni berat sungguhlah ni hubungan luar tabi'i ni. Memang melampau. Baik, kita tengok gambar. Katakan tidak pada pergaulan bebas. Jadi kita hendaklah menjauhi pergaulan bebas kerana
mengundang kepada bahaya dan dosa besar. Tengok contoh Ustazah letak di sini. Kalau muda-mudi sudah berdua-duaan, yang ketiga adalah saya. Saya ni gambar ni lah kan. Syaitan ni dia kata kalau ada macam ni dia pun sukalah kan duduklah bersama mereka. Jadi kita kena waspada kepada pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan, sama ada di alam zahir berdepan ataupun di alam maya. Sekarang ni kita duduk di rumah tak ke mana-mana, tapi kita berhubung dengan orang lain melalui alam maya, melalui hubungan jaringan internet pun sama juga kan. Kita duk bermesej ataupun video bergambar telefon ni kan, dia adalah pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan, memang tidak wajar. Okey, jadi kita pangkahlah tidak ada hubungan lelaki dan perempuan yang tidak ada hubungan perkahwinan ni, tak boleh. Okey, kita lihat pula akibat salah laku seksual ialah menggugat keharmonian hidup bermasyarakat. Hidup bermasyarakat kita rosak, tidak harmoni, hilang kelayakan mewarisi harta pusaka bagi anak tidak sah taraf. Anak yang lahir daripada hubungan tidak halal tadi tidak layak mewarisi harta pusaka, menyebabkan keruntuhan institusi kekeluargaan. Bergaduhlah kan, kalau sumbang mahram ni boleh menyebabkan perceraian, menyebabkan gangguan emosi dan mental. Ni untuk sumbang mahram dia akan menjadi gangguan kepada mangsa, terdedah kepada penyakit fizikal, AIDS dan sifilis contohnya. Penyakit kerana berlaku hubungan yang tidak halal ni lah, zina dengan pelacur macam-macam tu. Okey, mencetuskan pelbagai perbuatan jenayah. Okey, seterusnya pengajaran ayat. Ustazah ambil isi dalam tajuk ini. Ada banyak isi dia, kita ambil satu-satu, kita buatlah ayat pengajaran. Kita hendaklah meningkatkan keimanan kepada Allah dengan melaksanakan segala suruhan dan meninggalkan larangannya. Cuma Ustazah nak ingatkan di sini, bila pengajar ayat, kita mulakan ayat ni dengan kita hendaklah, kita mestilah. Lepas tu di sini ini kata hubunglah dengan, agar, kerana, contoh, supaya. Ni kata hubung, dan selepas tu adalah huraian. Pelajar tengoklah, kita hendaklah menunaikan solat dengan khusyuk agar menjadi hamba yang bertakwa. Sebab ni isi dia ialah khusyuk dalam solat. Kita hendaklah menjauhkan diri dari perkataan dan perbuatan yang sia-sia, perkara lara. Ni isi yang ketiga. Seterusnya kita hendaklah berusaha membayar zakat. Kena ni isi yang keempat. Kita hendaklah menjaga kehormatan diri, isi kelima, supaya diri keluarga terpelihara dari penyakit berbahaya. Kita hendaklah menjaga amanah dan janji agar integriti Muslim terpelihara. Ni isi yang seterusnya. Okey, memelihara solat adalah isi yang terakhir. Kita hendaklah sentiasa memelihara solat untuk melahirkan individu yang berdisiplin. Baiklah, setakat ini dahulu kelas video tajuk ciri-ciri mukmin yang berjaya. Harap dapat bantu pelajar untuk lebih memahami isi pelajaran yang dipelajari dari buku teks kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.